Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati lagi dimuliakan Ayahanda Uday Ustaz Dr. Abdullah Yassin selaku pengerusi Majlis Syura Gasma, Ayahanda ahli-ahli Majlis Syura, seterusnya para pimpinan Gasma, yang kita sama-sama muliakan tetamu kita pada pagi ini, bermula dengan Syekh Dr. Ismail Omar, Syekh I.O. Yang keduanya adalah Maulana Fakhrul Razi, dan yang ketiganya adalah Dr. Joharimat, Datuk Dr. Joharimat. Sidang hadirin mukminin, tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan perpaduan, di mana kita berada di persimpangan di antara tuntutan syariat dan realiti yang kita hadapi. Jikalau pagi tadi forum kita sebelum ini kita banyak berbicara tentang nas dan keperluan tuntutan syariat dan seumpamanya, maka pada forum kita yang kedua ini kita akan memberi peluang kepada tokoh-tokoh kita yang berada di hadapan ini untuk berbicara berkenaan apa yang kita hadapi dalam medan dakwah kita. Kita tahu bagaimana ayahanda kita tadi, guru-guru kita telah menyebut tentang nas yang ada dalam agama. Contohnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ataupun inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah dan sebagainya. Tetapi apabila kita berada di lapangan, kita menghadapi pelbagai masalah. Antaranya kita menghadapi karenah ataupun cabaran yang datang daripada masyarakat itu sendiri sebagai mad'u kita. Selain daripada kita berhadapan dengan orang-orang kampung ataupun orang-orang di masjid, jemaah yang datang ke masjid, kita juga berhadapan masalah dengan pihak berkuasa. Bagaimana kita sebagai pendakwah, kita sebagai pejuang sunnah, sebagai penggerak NGO, institusi masing-masing, di tempat masing-masing kita berhadapan dengan pihak yang ada authority. Selain daripada itu, kita juga perlu menerima hakikat bahawa kita mempunyai persatuan masing-masing, NGO dan sebagainya, yang mana kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Kita perlu akui bahawa tidak semua perkara itu berjalan dengan baik. Ada masalah-masalah yang tersendiri walaupun kita semua belajar Al-Quran yang sama dan sunnah ataupun hadis yang datang daripada tubuh yang mulia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama. Sebab itu kita lihat dalam dunia ini, walaupun kita sama-sama memperjuangkan sunnah, masih ada pertembungan sesama sendiri sebagai contoh. Dengan murid Albani sebagai contoh yang menganggap bahawa Albani lah segala-galanya ataupun Madkhali lah segala-galanya dan sebagainya. Itu antara benda yang realiti yang ada di dalam apa yang kita sebut sebagai medan perjuangan bagi menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita flashback, kita dapati bahawa ini antara perkara yang perlu kita bincangkan. Kerana di antara sahabat-sahabat Nabi sendiri yang mendapat tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku pertembungan, konflik sesama mereka sehingga menyebabkan berlakunya beberapa pertumpahan darah sebagaimana yang kita tahu. Walaupun begitu, kita husnuzan dengan mereka dan kita menganggap itu adalah ijtihad. Tetapi pada masa yang sama kita perlu akui bahawa berlaku juga apa yang dipanggil sebagai perang ataupun pembunuhan di antara mazhab. Sehingga berlakunya seperti penciptaan hadis-hadis palsu
bagi menjatuhkan tokoh-tokoh mazhab di antara satu sama lain yang dilakukan oleh golongan-golongan pelampau. Maka kerana itu kita perlu membaca realiti supaya kita boleh berusaha masing-masing memberikan idea masing-masing, gambaran masing-masing berdasarkan ilmu, pengalaman dan kepakaran masing-masing. Dan saya percaya bahawa ketiga-tiga tokoh yang ada di hadapan ini datang daripada latar belakang yang unik, yang berbeza di antara satu sama lain, yang boleh memberikan pandangan masing-masing. Jikalau saya boleh kongsi satu dua contoh kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya ingat saya pernah hadir ke jemputan kuliah di sebuah masjid, yang mana masjid ini adalah masjid yang mana ahli jawatan kuasanya adalah apa yang kita panggil sebagai ingin menegakkan sunnah. Tetapi berlaku perbezaan pendapat tentang approach yang bagaimana yang boleh kita gunakan untuk kita berdakwah dengan masyarakat. Yang paling simpelnya ialah tentang jemputan tahlil. Kan, bila kita jawatan kuasa masjid ataupun jawatan kuasa surau, kita sudah tentu ingin mempopularkan amalan-amalan yang bersumberkan sumber yang sahih, yang authentic. Tapi realitinya ialah ahli-ahli qaryah kita ataupun penduduk dalam taman kita, dia tidak mempunyai kefahaman sebagaimana yang kita faham. Maka walaupun jawatan kuasa itu adalah jawatan kuasa yang 100%-nya adalah memperjuangkan sunnah, tapi berlaku pertembungan sesama sendiri kerana ingin mencapai satu keputusan yang tepat bagaimana untuk menangani jemputan-jemputan yang macam ni. Itu contoh yang mudah. Maka kalau kita berbicara tentang yang lebih jauh daripada itu, maka banyaklah berlaku perbezaan pendapat sehingga akhirnya sebagaimana dalam forum kita yang pertama tadi, ada yang dapat diselesaikan dengan harmoni kerana masing-masing faham tentang perbezaan pendapat itu masih dalam lingkungan yang perlu kita menghormati di antara satu sama lain, tapi realitinya ada juga yang berlaku sehingga menyebabkan perbalahan, saling apa yang kita sebut sebagai bermasam muka ataupun membawa haluan masing-masing, meletakkan jawatan dan sebagainya. Moga-moga tajuk kita pada forum yang kedua ini sedikit sebanyak dapat kita kongsikan, dan saya nak bagi peluang bukan sahaja di atas pentas ini tetapi juga kepada sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ini dan forum kita pada pagi ini, kerana kekangan masa yang ada, kita hanya ada pusingan yang pertama sahaja. Jadi setiap ahli panel diberi peluang 15 minit untuk mengulas tajuk berkenaan dengan perpaduan di antara tuntutan syariat dan realiti yang kita hadapi. Selepas 15 minit masing-masing itu, anggarannya 45 minit kesemuanya. Selepas itu saya akan buka kepada sahabat-sahabat sekalian untuk sama ada bertanya soalan ataupun memberikan pandangan masing-masing, insya-Allah. Maka pada giliran yang pertama saya ingin menjemput ayahanda kita, iaitu Al-Fadil Syekh Dr. Ismail Omar, untuk menyampaikan apa yang ingin diluahkan selama ini di dalam dirinya. Dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Dr. Jalani, pengerusi majlis, ahli-ahli syura sekalian, ahli-ahli jawatan kuasa, ikhwah dan akhwat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk kita, alhamdulillah kita syukur kepada Allah kita dapat bersama pada pagi ini, ya, kerana ini penting, dan selepas PKP kita dah dapat berjumpa kembali. Ini kali yang ketiga multaka. Jadi saya rasa harus maju, dan tajuk yang dipilih bersama oleh syura dan jawatan kuasa eksekutif kita ialah perpaduan. Dan kalau kita nak sentuh berkenaan tadi, Dr. Jalani kata antara syariat dan realiti ni. Kalau tuntutan syariat ni saya rasa
panel pertama tadi dah banyak cover, terutama sekali daripada Presiden kita, Ustaz Safwan. Jadi lebih saya nak sentuh berkenaan realiti perpaduan yang ada, khususnya di negara kita yang tercinta ni. Dan pastilah kita bermula dengan surah Ali Imran seperti kata Ustaz Safwan tadi, 103, iaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jami'an ke semua, kena berpadu. Sebab tu kita contoh, kita pilih contoh ni. Ya, apa tajuk ni, tema ni. Bahkan saya nak komen sikit. Lain kali Rustia kena letak atas tu, tema tu. Jadi supaya kita boleh fokus perbincangan forum kita, istifadah kita. Bukan senang, yang mari-mari kita adalah wakil-wakil ahli kita dari semua negeri-negeri di Malaysia ni, insya-Allah. Dan mungkin saya sebutkan satu hadis saja, iaitu hadis Tirmizi, Sunan Tirmizi yang diriwayatkan, hadis sahih, di mana Allah, semua orang tahu, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama jamaah. Penting. Tapi apa yang saya nak kemukakan di sini ialah dari segi realiti keadaan kita yang ada sekarang ni. Dan dari segi sudut perpaduan pada kita ahli gasma kita, pagi ni saya nak sentuhkan dua. Satu, internal kita. Kedua, eksternal kita. Kita kena sentuh dua ni. Internal kita, kita sama-sama ahli gasma. Kena fikir perpaduan. Saya rasa masih kurang. Minta maaf, saya tegurkan ni semua sekali. Kita kena aktif. Alhamdulillah, Allah dah bagi kita datang pada pagi ni, tempat yang hebat. Ya, untuk kita memikir, bertukar fikiran, bekerja sama. Jadi perpaduan yang saya nak tegaskan sekarang pada sini kita ialah antara ahli-ahli kita. Kita kena pertingkatkan, terutamanya dari segi masalahnya ekonomi, dari segi pengurusan dakwah. Tapi saya nak sebut satu. Daripada permulaan kita buat dulu, Gasma tubuhkan, sampai sekarang ni saya tengok at-ta'awun, kerjasama dari segi bidang pendidikan pun tidak terlahir dengan sepenuhnya. Kita kena fikir ni, perpaduan tu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nak ini semua, bukan kita datang sini untuk ceramah, tidak. Untuk melahirkan perpaduan sebenar, arahan Allah SWT pada kita semua. Kita kena fikir tu. Saya baru ni ada salah seorang tokoh daripada pendakwah kita dalam Gasma juga datang ziarah pada open house hari raya di Kiblah. Saya bincang dengan Syekh kita, jazakallah khair. Perpaduan misalnya saya nak ambilkan antara ahli-ahli kita, saya ambil contoh. Saya tanya dia, bagaimanakah perpaduan antara NGO? Kita Gasma ni adalah ahli-ahli kita lah, NGO bukan individu. Bagaimana kita ta'awun, kerjasama, bersatu padu dalam mendakwah kepada orang-orang Islam. Kepada orang-orang yang bukan Islam. Saya tanya, Syekh kita kata, berterabur. Kurang NGO tu perpaduan tu. Itu yang saya nak sebutkan sini. Ya. Bahawa kita ada MKM, kita ada MRM ke, kita ada Khadim, kita ada itu. Minta maaf saya sebutkan semua sekali. Tapi saya tengok baru ni Syekh Husainji jazakallah khair, dia salam dia tak dapat hadir pada hari ni. Sebab dia ada mesyuarat di negeri China sebagai mustasyar di sana. Tapi saya bincang sekali, terus saya bincang dengan Syekh Husainji. Di mana kita, antara kerja kita dakwah utama ni, kita sunnah ni, adalah mendakwah kepada orang yang bukan Islam. Tetapi NGO kita tidak bersatu. Sepatutnya. Kita kena sedar. Saya tengok di sini adalah wakil-wakil NGO yang hebat-hebat. Satu Malaysia. Dalam Gasma. Bangkitlah ikhwah dan akhwat sekalian. Fikirkan betul-betul.
Jangan kita nak dalam dakwah ni kita tamak untuk NGO kita saja, tak boleh. Itu satu contoh misalnya. Begitu juga dengan pendidikan. Ya, kami sendiri pun terasa di Kiblah. Kita punya ketua pegawai operasi kita, Dr. Syahrin, kalau ni saya tawarkan, ada kat sini dengan tim-tim Kiblah. Saya harap dapat lagi perpaduan kerjasama tu dilahirkan. Jangan masuk asyik sendiri-sendiri saja. Ya? Jadi kita hanyut sama-sama tu. Itu dari segi, saya bagi contoh. Contoh saja. Dari segi itu dalam internal, gasma kita, perpaduan kita yang sebutkan. Kedua, saya nak masuk luar daripada gasma. Kita harus, wajib kerjasama, bersatu padu dengan ikhwah dan ikhwah akhwat kita yang dua sana, bukan daripada gasma saja. Ya, bukan gasma saja nak masuk syurga, tidak. Ya. Kita wajib bekerjasama. Ya. Terutama sekali dalam, saya sentuh di sini, bidang sosio-politik. Bahagian kepimpinan, kita perlu bekerjasama. Cara dia, jangan kita jadi gasma ni sunnah totok. Sebab sunnah tu luas. Kan? Ialah solat, ubudiyah, puasa, zakat, ibadah khas semua sekali, itu dia. Tetapi politik tu sendiri sunnah. Politik tu sunnah. Saya ambil contoh. Alhamdulillah, sama dengan saya ke atas ni, 2 orang tokoh politik ada kat sini. Dr. Joharimat, Ahli Syura Parti Islam Malaysia, bukan sebarang orang. Dr. Jai, Ahli PAS di Pulau Pinang. Ya, sambil contoh. Dan saya harap Dr. Jo sekejap lagi bagi pencerahan. Saya ambil contohlah pengalaman saya dengan Dr. Joharimat semalam. Kami, Dr. Joharimat dijemput oleh Menteri Besar Perlis. Kita ni di Perlis untuk berziarahi dia. Jadi Dr. Jo ajak saya pergi. Alhamdulillah lah saya jadi driver dia. Jadilah, jazakallah khair. Tapi saya sendiri beristifadah. Saya sendiri belajar. Sebab saya tak involve, tak terlibat direct secara politik. Tapi di mana MB kita cerita, macam mana dia boleh tak sangka-sangka daripada 2 je adun, dapat 14 dari 15. Bagaimana dia pula nak berinteraksi dengan pendakwa-pendakwa sunnah di Perlis ni, bernak gabung. Itu semua ta'awun, perpaduan demi ummah. Kita tak boleh tinggal. Kita tak boleh tinggal. Kepimpinan soal politik penting. Ya? Saya cakap pada saudara-saudari sekalian bahawa sebenarnya, tuan-tuan dan puan, kita ni sekarang ni melalui suatu suasana environment sosio-politik yang amat bahaya. Saya cakap slow. Amat bahaya. Kenapa bahaya? Saya cakap terang-terang. Cuba tengok statistik. Statistik kita ialah yang ada dalam kerajaan sekarang ni, bukan saya nak cakap parti politik, tak. Dalam kerajaan ni, dia punya undi orang Melayu dalam perlembagaan ialah orang Islam, 31%. Yang sebelah sana, 69%. Apa maksudnya? Sokongan orang Melayu berkurangan. Datang pula disebutkan sebagai Konvensyen Perpaduan Nasional. Saya tak nak cakap politik, saya nak cakap dari segi konsep, prinsip kita, sunnah kita, Islam kita. Cuba fikir, kalau nak meraihkan 19 parti, ada yang liberal, ada yang ta'adud adian, ta'adud pluralisme, ada yang sosialisme, ada yang sekularisme, ada yang islamik, ada yang itu. Apa maksudnya sekarang? Bila ada pakatan macam tu, antum sedar tak bahawa
kita ni dalam bahaya. Bila ada pakatan gitu, dan ini adalah komposisi pemerintah yang ada sekarang ni, jadi prinsip konsep Islam, sunnahlah tu, akan jadi cair. Di peringkat parlimen, akta-akta akan berubah. Apatah lagi, polisi-polisi dan kementerian ditentukan oleh golongan legislatif. Dia yang kontrol. Adapun penjawat awam hanyalah eksekutif, mengimplementasikan saja. Jadi cuba fikir. Banyak, itulah sebab tu kita sekarang ni menghadapi banyak cacah merbah. Moral kita. Sedarlah saudara-saudara sekalian bahawa kita sekarang ni menghadapi keadaan yang bahaya, yang getir. Arah tuju negara kita sekarang ni adalah menuju kepada liberalisme. Bukan kita kata nak totok sunnah ke apa ke tidak. Sebelah sini 31% yang dalam perlembagaan perkara 3 Melayu itu didefinisikan sebagai Islam, 71% di luar. Sebab itu pentingnya perpaduan. Sebenarnya kalau orang Islam, orang Melayu Islam, parti-parti Islam semua bergabung, boleh memerintah sendiri. Tak perlukan parti-parti yang berasaskan bukan Islam. Boleh. Jadi kita jaga-jaga. Jangan nanti kita salahkan diri kita. Itu maksudnya antara perpaduan kita penting pada itu. Ambil satu contoh. Kalimah Allah. Saya tengok, minta maaf, saya tegur dan saya dah bincang dengan Dr. Johari. Saya naik kereta dengan dia daripada Kuala Lumpur ke sini. Kalimah Allah cukup. Antara kita yang kata sunnah salaf, asyik gunakan apa dalil, wala in sa'altahum limanis samawati wal ard la yaqulanna Allah. Kalau kamu tanya ni orang-orang ni Islam ke kafir, orang kafir-kafir ni, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Dia orang kata apa? Allah. Jadi kita kata, oh semua. Kalimah Allah ni orang kafir Islam boleh. Tapi tahu tak? Nanti mungkin Dr. Jo boleh elaborate panjang sikit, kejap lagi. Bahawa cuba pakai dalam Kristian, apa tujuan mereka terjemahkan Allah tu? Anak Allah, Roh Allah, Bapa Allah. Ini sudah satu penyelewengan akidah yang keluar daripada qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi kita kena bijak dalam itu semua sekali. Pendalilan kita, Anda setujui dengan Dr. Jo, wajhu dalalah. Wajhu dalalah kita tak kena. Kita kata kita sunnah, padahal kita membantu puak-puak Kristian untuk berdakwah kepada orang Melayu. Itu tujuan mereka itu semua. Jadi saya katakan tadi bahawa kita juga, saya nak sentuh walaupun ini surat warning dah ada, saya katakan bahawa di luar tu kita kena belajar dan kita kena buat usaha untuk memenangi hati-hati bekerjasama dengan golongan-golongan selain daripada Gasma. Jangan kita ni jadi Gasma totok juga, tak boleh. Kita perlu mencari pendekatan-pendekatan dengan golongan-golongan aswaja. Tentulah bukan yang golongan yang totok semua, tapi ada yang mu'tadil. Yang kami pun dalam syura pun sedang membuat hubungan dengan grup-grup ni. Kita kena belajar, kita pun kena buat situ. Apatah lagi dengan pelibatan dengan parti-parti politik. Jadi saya katakan bahawa di sini bahawa paling kurang ahli-ahli kita, kalaupun memang ada grup-grup yang muda-muda datang jumpa saya, kononnya, Ustaz, kita buat parti sunnah lah. Saya kata tak payahlah. Itu kan, itu orang kata dia orang saja nak cucuk saya je. Kata, tak payah. Tapi kekuatan kita sekarang ni paling kurang bila antum mengajar. Antum ni semua ketua-ketua pimpinan
Gasma pada NGO masing-masing paling kurang dalam WhatsApp tu. Peranan kita sekarang ni senang saja untuk ni kita forward. Ada pula grup-grup yang kata, oh Ustaz, warning saya kata, Ustaz ini tak boleh, ini grup kami tak boleh sentuh politik. Nampak? Jadi saya kata Islam ni kalau tak ada politik, jangan tablik je lah. Jangan tablik sajalah. Tapi al-muhim saya nak cakap, dalam grup WhatsApp, kita boleh main-main peranan semua sekali. Kepimpinan negara ni penting. Kan? Kalaulah negara kita ni makin lama menuju kepada liberalisme ke apa semua sekali, tak usah ceritalah sunnah-sunnah ni. Saya cakap, saya sendiri 2 minggu lepas didedahkan dengan sikit je. Didedahkan dengan sekarang ni antum tahu tak? Antum cakap saja. Harakat Syiah dah mula bergerak balik. Dengan yang ada sekarang ni. Saya ada dalilnya. Ada ikhwah yang datang lapor ke saya. Dah start balik. Nak bawa menteri-menteri daripada Iran datang ke sini. Dah mula dah. Kita di mana? Nanti kita akan salahkan diri kita saja. Kalau buat liberalisme, pluralisme, Syiah semua mula bertapak. Di mana kita ahli sunnah? Ya, fikir-fikirlah. Ya, jangan kita buang masa datang ke sini, fikirkan sebagai kepimpinan dan kita harus lebih proaktif, keluar kotak, out of box, fikir out of box. Jangan inklusif saja. Inklusif itu penting untuk kualiti, tetapi jangan inklusif saja. Kena fikir out of box semua. InsyaAllah. Dan saya harap Dr. Johari Mat kita yang lebih pengalaman dalam politik, bidang politik daripada saya dapat menyambungkan apa yang saya tegur ni. InsyaAllah. Bukan tugas saya menyentuh perkara ni untuk mana-mana parti-parti, tidak. Saya bukan jadi ahli pada mana-mana parti politik, tapi saya nak buat teguran supaya kepimpinan dari segi sosio-politik itu penting dan perpaduan ummah untuk memberi kekuatan kepada umat Islam. Ya, kepimpinan umat Islam di negara kita ni. Itu cukup penting. Sebab kalau kepimpinan kita makin lama makin meleset, jangan kita buat tuding jari pula, salah sana, salah sini, salah sini. InsyaAllah. Wallahu alam. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Dr. Ismail Omar atas ulasan yang pertama itu. Saya teringat apabila bercakap tentang hubungan kita dengan NGO lain, parti politik dan sebagainya. Saya pernah terima jemputan program daripada DAP. Tu pun ada orang marah. Patutnya kita bagi sokongan kerana kita menyampaikan suara kita, pendapat kita kepada pihak yang bukan Islam ataupun parti politik yang berbeza dengan kita. Tapi realitinya masyarakat kita ni bukan mempunyai kefahaman yang sama dengan kita. Kan, saya pernah menghadiri jemputan-jemputan daripada parti politik yang lain. Kan, UMNO-nya, amanahnya, keadilan dan sebagainya. Itu pun ada dapat kritikan-kritikan keras kerana tidak setuju seolah-olah menyokong program parti tersebut. Sedangkan kita berdakwah, kan, kita menyampaikan pendapat kita mencari persamaan dan sebagainya. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, keluarlah dari kepompong masing-masing, sampaikanlah dakwah kita, seruan kita supaya kita dapat bersatu, dapat mengurangkan jurang perbezaan, gap yang ada, walaupun kita mungkin tidak boleh bersatu di bawah satu pertubuhan ataupun di bawah satu panji-panji, sekurang-kurangnya perbezaan yang ada itu dapat dikurangkan, dapat diharmonikan, dapat dihilangkan masalah itu satu persatu walaupun tidak secara sekaligus. Jadi seterusnya saya tidak mahu membuang masa, saya ingin menjemput tokoh kita yang kedua yang tidak asing kepada kita semua, dari Kuala Kangsar, Perak, iaitu Maulana Fakhrul Razi untuk berkongsi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua, bagaimana perpaduan ini di antara persimpangan antara tuntutan syariat dan juga realiti yang kita hadapi pada hari ini. Dipersilakan, falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Moderator, rakan-rakan ahli panel, yang dihormati lagi dikasihi ahli syura Gasma, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat menyambung dan meneruskan majlis forum kita dan juga majlis ilmu kita. Oleh kerana bukan sahaja isteri-isteri kita sangat cemburu kepada kita kerana berada di negeri Perlis, hampir pula dengan Thailand. Kan dikatakan Perlis ini mudah untuk berpoligami dan kita pergi ke Thailand pun lebih mudah. Tapi yang lebih cemburu kepada kita semua adalah masa. Lebih cemburu daripada isteri-isteri kita yang cemburu terhadap kita yang datang ke negeri Perlis. Masa yang diberikan kepada saya, sebagaimana ahli panel yang lain, 15 minit sahaja. Jadi dalam masa yang terlalu singkat ini saya cuba nak menyimpulkan, merumuskan daripada tajuk yang saya akan bentangkan di sini. Yang pertama kita kena faham perbezaan antara ikhtilaf dan juga tafarruq. Ikhtilaf satu perkara yang dibenarkan di dalam agama. Adapun tafarruq perpecahan, suatu perkara yang dilarang di dalam agama. Sebagaimana ayat-ayat yang dibaca oleh panel-panel sebelumnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Apa makna tali Allah? Dengan agama Allah. Sebahagian ahli tafsir menterjemahkan tali Allah bil Quran was sunnah. Dan jangan kamu berpecah belah. Berpecah tidak dibenarkan sekali-kali di dalam agama. Adapun perbezaan pendapat diharuskan. Di antara hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah mana-mana orang daripada kalangan kamu sembahyang asar melainkan bila sampai di perkampungan Bani Quraizah. Bila Rasulullah SAW telah selesai di dalam suatu peperangan, Malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi supaya menyelesaikan suatu isu yang berlaku di perkampungan Bani Quraizah. Rasulullah mengutuskan beberapa orang sahabat. Rasulullah kata jangan sekali-kali kamu sembahyang melainkan apabila sampai di perkampungan Bani Quraizah. Jadi sebahagian sahabat bila sampai di pertengahan jalan waktu asar dan Nabi, lalu mereka beristihad. Mereka kata maksud Rasulullah itu dia nak suruh kita pergi cepat. Kalau cepat sampai di perkampungan Bani Quraizah, sempatlah kita sembahyang asar di sana. Lalu mereka sembahyang di pertengahan jalan. Golongan yang kedua, sembahyang bila betul-betul sampai di perkampungan Bani Quraizah dalam keadaan waktu dah habis. Jadi berlaku perselisihan. Masa itu dah berlaku perbezaan, perselisihan pendapat ketika hayat Rasulullah masih ada. Sebahagian orang memahami Rasulullah dah wafat, timbul berbagai-bagai perselisihan pendapat, pandangan. Sebenarnya zaman Nabi lagi dalam beberapa isu, dalam bab tayammum dan sebagainya. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis. Lalu dua kumpulan ini datang balik ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW, tanya yang mana satu betul? Yang berpegang kepada zahir hadis ke ataupun berpegang dengan tafsiran? Sebab di sana ada orang kata tak boleh pegang secara zahir. Pegang secara zahir jadi sesat. Jadi sesat pegang secara zahir ni. Sedangkan kita belajar usul fiqh, ada bab, ada ketika, ada keadaan pegang secara zahir. Ada bab dipegang secara takwil ataupun tafsiran. Sebab itu Ibn Taymiyah menyebut, kalau siapa-siapa yang kata tak boleh pegang secara zahir, kita akan jadi Syiah.
Sebab apa? Di dalam kitab-kitab tafsir Syiah, ketika mentafsirkan ayat-ayat Quran, mereka semua berpegang kepada zahir. Sebagai satu contoh, wattini wazaituni watturi sini. Wattini wazaitun. Demi Saidina Hasan dan juga Saidina Husin. Watturi sini demi Saidina Ali. Kalau kita tak mengerti tafsir pun, kalau kita terjemah secara literal, apa makna tu ayat tu? Ada tak sebut Saidina Ali, Saidina Husin? Tak ada. Kerana apa? Tak boleh pegang secara zahir. Jadi kita tengok di zaman Rasulullah lagi berlaku perselisihan pendapat. Ini suatu perkara yang dibenarkan di dalam agama. Sebab itu tafarruq, saya nak ulangi, dia berbeza dengan ikhtilaf. Di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelah kewafatan aku, siapa-siapa yang panjang umur daripada kalangan kalian sahabat ini, dia masih hidup. Setelah aku wafat, dia akan melihat satu perselisihan yang banyak. Nabi SAW telah memberi gambaran dan juga jaminan perselisihan umat tidak dapat dielakkan. Tetapi yang Nabi bimbang, perselisihan yang membawa kepada perpecahan. Jadi nak mengurangkan perpecahan daripada kalangan umat ini, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu mengikut sunnahku, sunnah khulafai rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW mengajar kita apabila berlaku perselisihan pendapat? Kita kenapa? Kena berlapang dada. Disebut sebagai apa? Sebagai tasamuh. Sebab perbezaan-perbezaan itu yang kebanyakan berlaku perbezaan, dia melibatkan di dalam masalah furuk kepada agama. Bukan usul kepada agama. Sebab ada melibatkan masalah akidah. Dalam bab akidah dia ada usul, dia ada furuk. Dalam bab fiqh apatah lagi, dia ada usul, dia ada furuk. Jadi tentang masalah usul kita sepakat. Mengatakan Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala itu berkuasa, bersifat dengan sifat kamalat. Adapun menentukan kedudukan Allah di mana? Berlaku perbezaan pendapat. Khilaf di sudut furuk. Tetapi yang paling tepat, akidah berdasarkan kepada Quran hadis, bagaimana pena-pena yang sebelumnya menyebut, berdasarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Jadi bab furuk ini kita boleh berlapang dada. Perbezaan itu tidak terkeluar seseorang itu daripada agama. Sebab itu Nabi kata, Al-Muslim akhul Muslim. Kita berbeza. Mazhab orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, masih dalam lingkungan. Masih di dalam daerah agama Islam. Bukan kharaja minan millah. Keluar mazhab bukan keluar agama. Begitu juga keluar parti bukan keluar agama. Saya selalu ulang, kata mungkin ada sahabat-sahabat yang tak setuju. Tak apa, tak setuju. Keluar parti bukan keluar agama, keluar mazhab bukan keluar agama. Kemuliaan seseorang itu bukan kerana berada di dalam sesuatu parti ataupun di dalam sesuatu mazhab. Tapi kemuliaan kita di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tengok di dalam hadisnya, bagaimana nak mengurangkan perbezaan pendapat ini, kembali kepada sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini mengajar supaya kita sentiasa bertasamuh. Berbeza macam mana pun, tetap saudara kita lagi. Tidak boleh tuduh-menuduh, hina-menghina di antara satu sama lain. Caci-mencaci di antara satu sama lain. Berbeza parti masih berada di dalam satu agama. Berbeza pandangan masih berada di dalam satu agama. Berbeza mazhab masih berada di dalam satu agama. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'in min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sebahagian kamu menghina sebahagian yang lain. Satu pihak menggelar kepada orang lain salah pi. Hak ni pula entam pula asal Jawa. Kan itu gelaran. Ni asal Jawa, ini salah pi, bukan salafi.
Ini orang walaun, hak ni pula walanun. Ha? Satu pihak kata pihak lain walaun, hak ni pula balas walaun. Jadi gelar menggelar di antara satu sama lain. Sedangkan Allah Taala kata, jangan wala talmizu anfusakum, jangan kamu menghina diri kamu sendiri. Saya pun terkejut bila baca ayat ini. Mana ada orang kutuk diri sendiri, kumpulan sendiri, jemaah sendiri, parti sendiri, tak ada. Jangan kamu mencerca, menghina diri kamu sendiri. Bila saya baca kitab-kitab tafsir, sebab apa? Bila kita kutuk orang lain, caci orang lain, kita hina orang lain yang seagama dengan kita, semacam mengutuk diri kita sendiri. Sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Kerana semua orang beriman adalah saudara. Kita kutuk orang macam kita kutuk diri sendiri. Sebab itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebut, bihasbi mri'im minasyarri an yahqira akhahu. Padanlah, cukuplah, memadailah seseorang itu dianggap sebagai orang yang jahat, orang yang terkeji, orang yang jahat, orang yang tidak baik, syar, orang yang hina kerana dia menghina saudara yang seagama dengan dia. Jadi bersempena dengan tajuk yang diketengahkan pada pagi ini, perpaduan, kita nak ajak orang bersatu, bukan maksudnya mesti berada di dalam satu kumpulan. Itu kita kena faham juga. Nak bersatu mesti masuk dalam kumpulan aku, masukkan semua. Masuk tabligh semua. Arkam, Abim semua. Tak. Kita kena wujudkan wahdatul fikri, bukan di sudut bersatu, di sudut jasad. Jasad ini boleh berada di dalam berbagai kumpulan, berbagai-bagai parti. Suatu perkara yang sangat mustahil kalau kita nak kumpulkan orang berada di dalam satu parti, suatu mazhab, satu kumpulan. Mustahil sampai kiamat. Mustahil sampai kiamat. Jadi kita kena bertolak ansur, bertasamuh di antara satu sama lain walaupun berlaku perbezaan. Sebab apa? Di zaman Rasulullah SAW tidak berlaku perpecahan yang begitu banyak. Kerana di zaman Rasulullah bilangan umat Islam sedikit dan mudah dikawal, mudah dikontrol. Yang kedua, ketika itu kata pemutus hanya Nabi SAW. Bila berlaku perbezaan pendapat daripada kalangan sahabat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila kamu tanazu', berbeza pendapat di antara satu sama lain, kembali kepada Allah dan Rasul. Ini semua pendirian sahabat kembali kepada Quran dan hadis. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul, kenalah kamu ambil, kamu pegang, kamu ikuti. Apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasul, ditinggalkan. Realiti yang berlaku di dalam masyarakat sekarang, setiap kumpulan, setiap jemaah, setiap parti politik, dia ada tokoh-tokoh dia. Dia ada ulama'-ulama' dia. Setiap kumpulan dia akan rujuk kepada tokoh yang ada dalam kumpulan dia sahaja. Kumpulan lain pun sama. Jadi setiap tokoh, setiap pemimpin dalam suatu organisasi sudah tentu berbeza pendapat di antara kumpulan-kumpulan lain. Jadi berlakulah perpecahan. Sebab itu saya nak ulangi, suatu perkara yang sangat mustahil nak ajak orang berada di dalam satu parti, suatu jemaah, satu kumpulan, bahkan satu mazhab. Dalam satu mazhab pun tak boleh berlaku sebab ada pendapat realiti yang berlaku di dalam masyarakat, kadang-kadang sesuai kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kadang-kadang Maliki, Hambali, Hanafi dan sebagainya. Jadi terkeluar daripada mazhab bukan terkeluar daripada Islam. Dan mazhab-mazhab dan juga pimpinan mazhab, ulama-ulama mazhab, al-a'immatul arba'ah. Mereka ini talaqathul ummatu bil qabul. Ummah terima. Pengasas-pengasas yang empat ini. Sebab itu kritikan mana-mana individu yang mentajrihkan Abu Hanifah. Konon-kononnya Abu Hanifah ni bukan ahli hadis. Yang tu maknanya tak ada memberi kesan. Saya tak jawab isu ni, mungkin sebahagian sahabat dah jawab. Nanti balik ni saya akan jawab. Beberapa orang individu yang mentajrihkan Abu Hanifah tentang ketokohan dalam ilmu hadis tidak memberi apa-apa kesan. Oleh kerana itu bukan tajuknya. Tajuk kita perpaduan pada pagi ini, kita nak terangkan kita kena bertasamuh di antara satu sama lain. Dan juga boleh berbeza perbezaan pendapat selama mana menguntungkan agama Islam.
Dan yang khususnya pemimpin perlu alim, tahu selok-belok agama. Selok-selok belok agama, politik dan juga isu-isu semasa. Seseorang yang berada di dalam sesuatu kumpulan, sesuatu mazhab ataupun aliran, dia mengaji, dia faham tentang aliran mazhab dia sahaja. Pendapat yang menjadi aliran mazhab dia. Dia pegang dengan sesuatu pendapat yang sesuai dengan pendirian mazhab dia. Sehingga orang berpegang kepada pendapat yang lain daripada apa yang dipegang dianggap sebagai satu kesalahan. Sebagai contoh yang terakhir, di dalam mendefinisikan apakah makna ahli sunnah wal jamaah. Mereka faham ahli sunnah wal jamaah itu adalah sahaja Abu Hasan al-Sy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Kalau kita terjemahkan secara perincian, ahli siapa dia? Seseorang individu yang berada di dalam satu kumpulan. Sunnah orang yang ikut Nabi, jemaah satu kumpulan. Maknanya bila ahli sunnah wal jamaah, orang yang mengikut Nabi dan juga para sahabat. Sebab itu disebut wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak kepada Maulana Fakhrul Razi atas ulasan sebentar tadi. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa sukar sebenarnya untuk kita hadapi isu ini dan kita perlu menerima realiti bahawa dengan adanya mazhab-mazhab dalam Islam itu menunjukkan pengiktirafan agama kita kepada perbezaan pendapat. Cuma perlu dibezakan perbezaan pendapat itu dengan perpecahan, dan jangan kita anggap keluar mazhab atau tidak berpegang kepada satu-satu mazhab secara spesifik itu dianggap sebagai terkeluar dari Islam ataupun terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Cuma yang saya tak puas hati dengan Maulana Fakhrul Razi satu je. Bila dia sebut pasal keluar parti bukan akhirnya dia pandang arah saya. Dia tengok saya tu yang tak puas hati. Tak apa saja nak mengusik Syekh kita. Baik, seterusnya sahabat-sahabat sekalian, giliran tokoh kita yang ketiga adalah ayahanda kita Datuk Dr. Johari Mat untuk berkongsi ilmu dan pengalaman beliau berkenaan dengan tajuk ini, iaitu perpaduan bagaimana kita menghadapi persimpangan itu antara tuntutan agama kita, syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan realiti semasa yang kita hadapi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi panel yang saya hormati, Ustaz Dr. Ismail Umar dan Al-Fadil yang berbahagia, Maulana Fakhrul Razi, para ahli Majlis Syura GASMA, pimpinan-pimpinan jawatan kuasa tertinggi GASMA, semua ahli-ahli GASMA yang hadir pada hari ini dan sejak semalam, dan semua hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita syukur dapat bersama-sama dalam satu majlis yang besar sejak daripada malam tadi sampai hari ini, dan insya-Allah akan berlangsung sampai seterusnya. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul ukhuwah.
Nikmat kita berjumpa sesama kita setelah lama kita tak berjumpa, terhalang kerana masalah COVID. Alhamdulillah kita sekarang dah berada dalam suasana yang baik dan kita kena bersyukur banyak-banyak suasana ini akan Allah teruskan supaya kita termasuk di kalangan asyakirin. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih pada pihak penganjur yang telah memberi peluang untuk berkongsi dalam forum pada tengah hari ini. Dan forum pada tengah hari ini adalah lanjutan kepada sesi pertama tadi. Sesi pertama tadi kita telah bincang tentang perpaduan dan sebagainya dan banyak ulasan. Dan begitu juga pada sesi sebelum ini, sebelum saya ini, dua orang tokoh kita telah bercakap dengan tajuk ini. Dan saya terasa tak ada nak royak dah lah. Dia sapu habis dah, lecing dah. Royak beritahu. Nak kongsi. Tuan-tuan sekalian, saya nak pergi satu sudut supaya kita, tuan-tuan ni semua ni supaya jadi tabib, atibak, doktor. Doktor ni sebelum dia nak beri ubat ke orang, dia periksa penyakit ke apa orang. Dia tidak beri ubat terus. Dia pergi, dia tanya, buang air lawas tak? Buang air besar, buang kecil. Lawas tak? Pasal boleh tanya tu? Sebab situ pucuk nak kena penyakit sebelum dia pergi jauh. Sebelum saya pergi jauh ni, sebelum saya cakap lebih jauh ni, saya minta maaf kalau sekiranya bahasa lahjah saya guna ni takut pelek sikit. Kalau tak payah tak kat tangan lah dalam 15 minit. Sebenarnya takhshisud da' qabla i'ta'id dawa. Mengenal pasti penyakit sebelum memberi ubat. Jadi tajuk kita ni tuan-tuan ialah tajuk yang berbunyi sini perpaduan tuntutan syarak dan realiti. Realitinya tuan-tuan dengar berlaku dah tadi. Buku cawak you habis. Macam-macam celaru. Ya, kita kena mengakui ada itu. Tapi kita nak tengok apa sebenar penyakit ni yang boleh menjadi haru biru kecelaruan. Sehingga kalau kita tengok sepatutnya orang Islam tidak berpecah. Kerana arahan Allah sudah jelas, suruh berpadu sebagaimana telah diterang tadi. Dan larangan pun juga jelas. Cuma saya perasan kadang-kadang hak suruhan pun tidak berapa nak dengar, hak larangan pun tidak berapa nak endah. Itu berlaku. Kenapa ini berlaku? Jadi antara sebabnya, tuan-tuan sebut dah, saya nak sebut dari sudut lain. Orang tak faham Islam. Kepahaman tentang Islam. Tajuk pertama kita, kenapa ini berlaku? Ialah kerana orang tak faham Islam. Itu al-jahlu bil Islam. Bukan tak semaya, alhamdulillah semaya. Bukan tak pergi, tak puasa, alhamdulillah puasa. Bukan tak pergi haji, alhamdulillah ramai pergi haji. Hal, adakah mereka faham Islam? Hadza huwa soal. Ini tanda tanya yang penting untuk diberi perhatian. Bagi tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan faham dah ni. Tapi masyarakat, kita bercakap ini masyarakat. Adakah masyarakat kita memahami Islam? Sebagaimana yang diturunkan kepada baginda, dia diamalkan semasa hayat baginda, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia dan boleh dilaksana dalam seluruh masyarakat sepenuhnya. Sehingga umat Islam gagah kuat, perkasa dan digeruni dan boleh mentadbir negeri negara. Kenapa? Kerana mereka faham Islam dengan sebaik dan sebetulnya dan mengamalinya. Ini adalah perkara yang sangat penting. Namun masyarakat kita sekarang, kenapa jadi perbezaan yang sangat dahsyat? Ialah kerana yang pertama, Islam tu belum dipahami. Karena itu saya nak cadangkan, kita sebagai ahli sunnah dan semua orang yang ahli sunnah, faham Islam. Jangan kita hanya mengajar juzuk-juzuk yang kecil. Islam dinun syamil wa kamil.
salihul litatbiq fil hayati, dan sampai mati. Islam adalah agama yang umum, menyeluruh, sesuai ditatbiq, dilaksana di mana-mana, tak kira ia berada di mana, bukan terhad kepada tempat tertentu dan masa tertentu. Biar kita tanam kau itu dan kita susuli dengan pembelajaran yang betul. Itu yang pertama. Sebab, saya nak pergi sebab. Yang kedua ialah, sebabnya antara lain ialah ittiba'ul hawa. Ikut keinginan hawa nafsu. Ya dah pandai-pandai itu, faham dah Islam tu, kenapa juga tak boleh bersatu? Ittiba'ul hawa. Keinginannya, hawa nafsunya mengatasi ilmu. Ini sangat dahsyat. Apabila orang tak sealiran dengan kita, walaupun kita tahu dia ada sumbernya, tapi kita tetap menghentamnya dan sebagainya. Kerana ittiba'ul hawa ini sangat berat di dalam kehidupan kita. Kerana itulah ditahzirkan oleh Rasulullah, jangan ikut hawa nafsu keinginan. Dan malah baginda menyebut, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman. Dan tuan-tuan, semua faham bahasa Arab. Dan Rasulullah bawa dengan lafaz mudhari'. La yu'minu ahadukum al-an, la tu'min ant. Hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bih. Rasulullah bawa dengan lafaz mudhari'. Karena itu, tuan-tuan, kita mengaji bahasa Arab sikit-sikit ni, kita kena guna. Ngaji kawaid kena guna. Kalau madi lagu mana, mudhari' lagu mana, amal lagu mana. Jadi Rasulullah menjelaskan, la tu'mina antal an, hatta tu'min. Tak beriman kamu sekarang ni, betul-betul beriman. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sehingga hawa nafsumu, keinginanmu, ikut apa yang aku bawa. Jadi kalau kita tak setuju dengan orang, sedangkan orang itu betul, maka kita ni salah. Kita kena berani kita kata salah, kerana kita kena jujur dengan diri kita. Kalau kita tak berani nak berkata salah, kalau kita berada di dalam salah, maka kita sebenarnya ittiba'ul hawa. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba'. Walaupun dari mana dia datang. Dan kita tidak mesti berpegang dengan apa yang kita pegang kalau kita salah. Itu at-tamada fil batil. Kalau kita salah, kita pegang juga yang salah kita. At-tamada fil batil. Iza khasama fajar. Ini min alamatil munafik. Iza khasama fajar. Kemudian, penyakitnya. Saya nak sebut penyakit. Ialah, ada orang berpegang dengan hadis-hadis yang maudhu' ataupun yang dhaif. Dan ini banyak berlaku di kalangan masyarakat kita, hadis maudhu'. Banyak pun, dia aman. Dan begitulah juga yang dhaif. Tadi dah bicara yang dhaif dengan yang baik itu, saya tak nak ulang lah. Maknanya, supaya buat kereta protosagar. Sebab dia tadi buat misal, Profesor Hasan Basri. Kereta lama, kereta baru. Orang tambah macam-macam kebaikan. Dia nak pakai hak lama juga. Jadi jalannya 60 km satu jam je orang pergi, 120 km satu jam. Perbandingan sangat menarik bagi saya. Oh ya, ni bagus ni. Sebab kita duk pegang buah lama. Kalau pergi Kedah, ni bagai ori, ni bagai tiruai. Ni bagai asli, ni bagai korang. Nak beli hak mana? Bak tak ada piti cerita lain. Nak beli hak mana? Hak mana kan hak huduh? Tentu dah orang, kalau hak orang akal sempurna, nak beli hak molek. Nak kahwin pun dengan hak molek. Nak pilih suami yang handsome. Kata kayak gitu dah. Nak pilih semua kan non amal. Mari hadis, mari Islam. Hak molek pun, nak buat gapo kita pergi hak lama dah. Sedangkan hak lama dia tu tak jadi gawah. Faham kau ni saya koyak ni. Bahasa saya ni. Saya kalau tak guna bahasa ni tak habis maksud saya. tak jadi gawat. Baik. Itu sebagai contoh. Ya. Pegang dengan khadai. Kemudian meletakkan pendapat pemimpin
tok-tok guru lebih dulu daripada Al-Quran. Ada juga alasan mereka kata kita tak reti, tak faham Quran, kenalah guru dengan guru. Betul juga tu. Tetapi kita nak sarankan supaya berguru ni berdamai sikitlah. Biar tengok mana orang yang boleh pilih lah, boleh cari. Sebab kerana itulah sebahagian daripada orang, dia kata jangan ngaji dengan orang lain, ngaji dengan saya cukup lah. Tu dia nak membataskan ilmu. Hal ini berlaku dari setengah-setengah masyarakat kita. Seperti contoh yang ni, orang mengaji tarekat tasawuf. Sama-sama tarekat tasawuf, dia kata jangan ngaji dengan tok guru lain, ngaji dengan orang. Sebab apabila ngaji dengan orang lain lagu lain pula. Membesarkan tok guru tu pula, dia tak boleh membesar orang lain. Jadi ini adalah antara sebab penyakit ni. Kemudian seterusnya ialah duk sai dengan orang hak pesi lagu tu. Pesi hak tidak baik. Jadi tuan-tuan, saya nak buat terima kasih. Saya nak tarikkan bahawa Islam ni sempurna. Islam ni sempurna dan kita sebagai Ahlus Sunnah kena memahami Islam keseluruhan. Kita tak boleh nak elak dah sebagaimana dibincang tadi, perbezaan tak boleh nak elak. Tapi kita boleh berbeza tapi tidak berpecah. Itu. Dan saya nak sebut lagi, Islam ni di kalangan kita, Ustaz Ismail tadi dia sebut saya ni ahli politik. Ustaz Jai ahli politik. Sebenarnya kita ahli politik belaka, tak ada orang tak ahli politik. Cuma hak tuan-tuan kata tidak tu tuan-tuan menafikan hak benar. Kita duduk rumah kita ada politik. Politik ni makna pentadbiran. Awak berada dalam satu wadah pentadbiran. Bagaimana nak mengurus? Cuma orang kait dengan politik ni benda-benda buruk. Sebenarnya Rasulullah SAW, saya nak sebut sikit. Sejak di Mekah mengatur susun masyarakat. Mengatur susun masyarakat itu adalah bahasa Inggerisnya politik. Kita panggil pengurusan pentadbiran. Beza bahasa. Dalam bahasa Arab, as-siasah, mengatur susun. Pergi ke Madinah, ya Rasulullah buat membina negara. Membina negara ialah kemuncak dalam pelaksanaan syariat Islam. Itu politik. Jangan kita salah faham. Saya bimbang orang sunnah salah faham. Sepatutnya orang sunnah tak salah faham. Rasulullah pergi ke Madinah itu adalah membina negara. Dan ada negara inilah baru boleh laksana syariat. Tanpa negara tak boleh. Carilah mana-mana negara mereka akan ahli politik carilah mana-mana tempat sehingga komunis untuk membina negara komunis. Kena ada politik. Kapitalis, politik. Bukan dari segi ekonomi saja, tapi dia bina satu negara itu berdasarkan kepahaman. Kepahaman inilah dikatakan kepahaman politik. Jadi orang Islam, membina negara mengikut Islam, acuan Islam. Dan bahasa orang putihnya kata, ini adalah politik. Bahasa Arab kata, hazi siasah, atur susun. Bahasa Melayunya apa? Pentadbiran. Salah kita bertadbir. Wajib mentadbir. Dengan susu atur Islam. Kerana itu saya nak sebut sikit. Almarhum Tok Guni Aziz. Oleh kerana saya mari daripada Kelantan, saya nak ayat sikit satu kelima. Dia letak membangun bersama Islam. Memerintah negeri bangun ikut Islam. Sebab pemimpin adalah ditanya oleh Allah, awak bawa rakyat bawa ke mana? Pemimpin mesti bawa rakyat. Rakyat mesti ada pemimpin. Pemimpin nak bawa ke mana rakyat? Nak bawa ke Islam ke? Nak bawa ke bukan Islam? Kerana tu Rasulullah sebut ada 7 golongan yang dapat bayar aras. Antara yang pertama disebut imamun adil. Man huwal imamun adil? Al-imamul ladzi yutabbiqus syariah. Itu imam adil. Melaksanakan syariat Islam. Sama ada orang suka tak suka. Jadi melaksanakan Islam adalah satu yang wajib dilaksanakan. Ini yang adil. Dan tidak ada yang adil selain pada Islam. Kita kena putus.
Kena tegas, la ilaha illallah. Karena itu saya nak sebut yang kedua, poin yang kedua sikit. Umat Islam, saudara-saudara semua, maksud saya, umat Islam kita kurang memahami Islam, satu. Yang kedua, kurang memahami syahadatan. Dua ni. Yang Ustaz Sofwan tadi sebut al-wala wal bara' tadi, fi syahadatain. Ada dalam syahadatain. Banyak lagi kerja kita kena buat. Dan saya tengoklah pertembungan-pertembungan ini kalau kita perhati seluruhnya masalah kepahaman Islam dan syahadatain. Tu puca, sedap kerana tu Nabi selesai situ. Nabi selesai situ. Kita kena banyak buat kerja lagi. Saya rasa pengurusi duduk tengok saya dah tu. Jadi, dan saya terima kasih kerana tuan-tuan sudi mendengar perkongsian saya yang baik kepada Allah. Kalau salah silap tu kelemahan saya. Syakarallahu lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Datuk Dr. Johari Mat atas perkongsian sebentar tadi. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebab kita memang terikat dengan protokol istana yang akan datang selepas ini dan sebagainya. Jadi kita ada masa 15 minit untuk dibuka kepada floors, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jikalau sahabat-sahabat sekalian ada sebarang soalan untuk dikemukakan kepada mana-mana ahli panel di hadapan ini, ataupun ada sebarang pendapat yang ingin dikongsikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harudin Hajari dari tak boleh cakap pun. Soalan saya pendekkan soalan kepada semua moderator. Hari ini demokrasi adalah salah satu pegangan politik. Ayahanda Datuk tadi berpolitik. Yang mana pada hari ini orang, masyarakat melihat apa yang masyarakat banyak buat atau majoriti buat itu betul. Sedangkan dari segi sunnahnya tidak. Yang mana banyak golongan yang dapat contohnya lah dalam konteks negeri Perlis ini yang dekat kepada sunnah, manakala 12 negeri dan yang wilayah lain dia lebih kepada yang tradisional ataupun yang disebutkan proton lama. Jadi bagaimanakah kita sebagai golongan pejuang soal ini dapat perbetulkan keadaan walaupun mungkin anda sudah sebut tadi secara holistik untuk membetulkan keadaan supaya apabila kita bercakap tentang sunnah ini kita tidak disebut sebagai W dan sebagainya. Itu saja. Boleh mana-mana ahli panel nak jawab? Kumpul. Baik, kita kumpul satu soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada pagi tadi kita dengar masalah-masalah tentang perpaduan. Bila kita cakap tentang perpaduan, dia kena ada program. Perpaduan kena ada program. Jadi apakah cadangan ahli panel yang telah bateri habis cadangan ahli panel program-program yang menjurus kepada perpaduan. Contohnya beberapa ahli panel telah sampai ke tempat saya di Balai Parit 5. Dalam program itu ada orang PAS, orang DAB, orang datang. Kerana program-program ceramah-ceramah macam ni yang berlandaskan Islam, orang berbagai-bagai politik kan datang. Orang disebut tahrir pun ada, orang. Jadi saya nak tanya pada pandangan daripada panel lah, apakah program-program itu betul ataupun ada program lain? Sekian, terima kasih. Okey, last soalan akhir jikalau ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan Ana pendek je. Ana tertarik dengan pembentangan Tok Guru saya tu tentang politik boleh menjaga keperluan masyarakat. Mana lebih penting antara takwa dengan politik untuk menjaga sesebuah masyarakat ini supaya kita berada di dalam keadaan yang sangat harmoni. Sebab Ana nampak dari pagi tadi sampai sekarang ni takwa ni tak ada mana. Anak soalan anak ada soalan anak masih berkisar tentang perpaduan, mendekati supaya kepada kesepaduan itu lebih diterima atau dilaksanakan oleh semua muslimin khasnya di Malaysia. Menjurus tentang sesuatu yang telah pun menjadi amalan dalam masyarakat di Malaysia adalah dari sudut Syafi'i. Adakah soalan anda untuk mendekati kepada lebih bersatu padu, maka seharusnya kita cuba untuk sedaya mungkin untuk menjadi syawafi'. Adakah ini merupakan satu yang lebih sesuai agar pendekatan itu lebih mudah satu padukan? Soalan anda, adakah itu lebih relevan sebagai syawafi' asy-syafi'iyah supaya kita lebih mudah berbanding dengan tanawu'at dalam jamaah, dalam kepelbagian tidaklah agama, tapi maknanya begitulah antara Ahnaf dan yang ini. Itu soalan anda. Barakallahu fikum. Okey, yang ni betul-betul last lah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya mungkin lebih kepada cadangan kau. Bagaimana kita tengok hari ini kita satu manhaj yang sama. Kita di bawah GASMA, yang mana saya lihat ni satu benda kepentingan jugalah organisasi untuk kita bentuk kesatuan di antara kita. Isunya bila berlaku pertembungan antara kita, isu tentang manhaj ataupun pergeseran di antara manhaj kita dengan lawan kita lah Asy'ariyah. Biasanya kita kadang-kadang di gelintir puak kita akan membela atas dasar untuk kita bersatu, tak nak berpecah dengan kawan-kawan kita, tak nak jadi perbalahan. Kita membela pihak kawan kita yang bergeser ataupun yang berpecah dengan Asy'ariyah tadi, ataupun yang berbalas dalam satu isu dengan Asy'ariyah. Jadi saya nak tanya mauqif ataupun pendirian GASMA sendiri, bagaimana kita nak mempertemukan contoh antara dua tokoh yang bergeser ni supaya mereka boleh duduk sekali bincang bagaimana cara nak berinteraksi dengan Asy'ariyah tadi tu, bagaimana supaya kita membela orang lain, konon tak nak perpecah orang lain tapi berpecah sama kita sendiri. Jadi kita pecah sama kita sendiri. Ahli GASMA balas sama ahli GASMA, tapi jaga aswaja. Kita tak. Jadi adakah pendirian GASMA sendiri ada tindakan nak buat supaya
Orang panggil boleh jaga belaka situasi tersebut. Allah alam. Terima kasih atas kelima-lima soalan ataupun pendapat tadi. Kita ada 5 soalan ataupun pendapat tadi. Yang pertamanya tentang bagaimana kita akan berhadapan dengan golongan majoriti, golongan yang lebih ramai yang mana tidak berpihak dengan kita. Kita di Perlis ada satu negeri sahaja, sedangkan kita ada baki negeri lain majoritinya tidak, kita kata tidak favor lah, tidak favor. Yang keduanya pasal program yang sesuai, dan yang ketiganya tentang takwa dengan politik mana lebih penting, kan. Walaupun kita tahu jawapan, tapi kita akan dengar jawapan reaksi daripada ahli panel. Yang keempat syawafi' kan, pasal dengan amalan masyarakat ni macam mana. Yang kelimanya tentang asyairah, bagaimana sikap kita, mauqif yang sesuai, yang lebih tepat. Jadi dipersilakan kalau kita boleh mula dengan ahli panel yang pertama. Bismillah. Tak boleh. Bismillah. Anda jawab mungkin 2 soalan, yang lain anda bagi pada panel lain. Saya tertarik dengan soalan yang pertama, Ustaz Khairuddin daripada Sabah. Jazakallah khair. Memang betul, realiti kita di Malaysia ni ialah kita dalam sistem demokrasi. Dan kita tahu demokrasi itu sebenarnya bukan Islamik pun. Kita adalah sistem khalifah, sistem syura. Ya? Tapi realiti negara gitu, jadi kita hendaklah sebagai panduan kita berpandu kepada fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' yang ni, waqi' yang ada tu kita cuba memahami dan mendakwah menerusi proses tu. Sebaik-baik buku fiqhul waqi' kecil saja, kalau boleh antum baca dalam bahasa Arab, ditulis oleh Syekh Nasir Al-Omar, Fiqh Al-Waqi' kenaan tu. Ya. Jadi waqi' kita dah macam tu. Jadi perkataan demokrasi tu sekarang ni jadi macam satu perkataan yang apa? Yang magic. Apa-apa sikit demokrasi. Sebab barat itulah. Illuminati apa semua itulah dia yang dia tonjolkan. Semua demokrasi. Sebenarnya kita antum sedar tak bahawa politik demokrasi itu memecah belahkan umat lagi banyak. Bukan umat saja. Umat yang bukan istijabah pun. Rata-rata dunia. Bahkan sekarang ni kalau mana negara tak ikutkan demokrasi, tak betul. Demokrasi ni tengok, dengan ada demokrasi ni bukan menyatukan kita. Lagi pecah. Ya, lepas mereka kita ada 2 parti je. Sekarang ni dah orang Islam je lah. Dah dekat 10 parti dah. Jadi daripada situ, ialah kita kena terima waqi' yang ada kita demokrasi ni. And it's all about numbers. Bilangan. Siapa yang kuat, siapa yang banyak boleh bagi undi, dia didengari, dipatuhi. Dan juga diingat, politik, ahli-ahli politik pun ikut cakap tu. Sebab tu kita dengan pengaruh-pengaruh ustaz-ustaz, ustazah-ustazah Gasma ni kena bergerak dengan numbers juga untuk mempengaruhi undi-undi yang ada kita. Kita tak boleh lari. Pemilihan kepimpinan di negara kita ni sekarang ni dalam sistem politik. Sebab tu antara guideline bimbingan kita untuk bergerak dalam politik tu kita pakai dipanggil al-masalih al-mursalah ataupun bab al-istihsan. Saya ada dalam buku Manhaj Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dalam bab bid'ah, bab 11, saya ada perjelaskan situ apa dia al-maslahah al-mursalah. Kita pakai kaedah tu. Itu yang saya nak tekalkan balik kata takwa tu. Kan? Tidak ada konflik, kita gunakan takwa kita, gunakan kaedah maslahah mursalah untuk menangani ya dan terlibat dalam politik waqi' yang ada di tempat kita. Ya. Jadi itulah saya katakan, minta maaf saya ulang sekali lagi, saya terpaksa ulang sebab saya rasa tak boleh tidur bahawa kita sekarang ni adalah dalam keadaan yang bahaya.
polisi-polisi ni sekarang dibentuk oleh golongan-golongan yang dalam tu minoriti Muslim. 31% saja. Dan akan datang. Bila ada datang undi saja, liberal datang, itu datang, apa ni yang konsert yang baru nak datang ni? GoPlay datang, ini semua sekali. Terbuka. Ya? Macam-macam lagi. Apa nama, reserve Melayu, tanah reserve Melayu. Macam-macam tu akan keluar. Kita sayang pada negara kita. Perlembagaan Malaysia tu, seperti yang saya dalam satu ceramah saya bagi, ialah rapat. Saya rasa dalam 75%, 80% sama dengan Dustur Piagam Madinah yang Rasulullah SAW buat di situ. Cuma ada kekurangan sikit tu. Tapi rapat dengan tu. Kita kena jaga. Kita ada Islam, agama persekutuan, dan kita ada apa nama Melayu tu sebagai orang agama Islam. Kita kena pertahankan. Dan ada juga perkara berapa saya lupa ialah hak-hak istimewa orang Melayu. Dalam perlembagaan, baca perlembagaan tu. Baca perlembagaan tu. Ya? Jadi kita bertapak dengan apa yang ada dan insya-Allah daripada situ kita bertolak, kita pertahankan apa yang ada, di situ bertolak untuk menuju kepada Malaysia ni menjadi satu negara Islam insya-Allah yang sahih insya-Allah. Baki itu saya bagi pada panel lain. Bismillah. Saya nak jawab tentang antara takwa dengan politik mana lebih penting. Jawapan ringkas, kedua-duanya adalah penting. Politik tanpa takwa, orang-orang yang memegang jawatan di tapuk pimpinan negara, kabinet, menteri-menteri besar, boleh terlibat dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, penipuan, kempen 10 Hari Raya ni dengan kempen yang menipu, selepas Hari Raya lain pula cakapnya, lain pula tindakannya, kerana tidak ada takwa. Kalau sekiranya ada takwa sahaja, tak erti politik, kena jual dengan orang. Negara boleh kat orang, tanah Melayu habis kat orang. Bila sebut tentang bangsa Melayu, hak orang Melayu, hak Islam, resis. Kalau orang lain menuntut hak masing-masing, tidak resis. Fa'ti kulla haqqin haqqahu. Kalau azan tak boleh mengganggu ketenteraman orang lain, menghormati orang lain. Kalau duk berlarak pasal waktu maghrib, perarakan raya-raya hari kebesaran, pihak lain, agama lain, bangsa lain tidak resis. Orang Melayu pula akan jawab buat TikTok, buat live, oh ini resis, puak-puak ni satu golongan yang resis. Tak menghormati kaum lain, bangsa lain. Adakah bangsa lain menghormati kaum kita sendiri? Orang Melayu akan jadi pecacai pula. Istilah ni pun tak elok juga. Jadi geram punya pasal ni, dia nak bela orang lain pula. Jadi fa'ti kulla haqqin haqqahu. Berilah setiap hak akan yang berhak. Kita tak ganggu hak-hak orang lain, tapi hak orang Islam jangan diganggu. Jadi antara takwa dengan apa dia politik sama-sama penting. Yang keduanya pendirian kita dengan golongan yang tak sewaktu dengan kita. Contohnya Salafi dengan Asy'ariyah. Kita masih innamal mu'minuna ikhwatun. Masih Quran yang sama. Satu apa dia Allah yang sama, Rasul yang sama. Cuma berbeza di sudut porok kepada akidah. Kita kata tetap akidah salah yang paling benar. Akidah salah paling benar. Jadi semangat pula masa bagi singkat. Yang tu paling benar, tidak ada tolak ansur. Kufurkan orang yang berbeza dengan kita. Kita tidak mengkufurkan dan tidak mengeluarkan orang yang berbeza dengan kita, walaupun mereka mengeluarkan kita daripada daerah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena ada tasamuh di sudut itu. Yang ketiga, kena perbanyakkan pengajian, dakwah, ceramah tentang akidah salaf. Nak memahami salaf bukan daripada akidah khalaf. Nak memahami akidah salaf bukan melalui kitab-kitab Asy'ariyah, melalui kitab-kitab salaf. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya nak tertarik, apa program yang kita kena buat? Ada. Program yang kita kena buat ialah membuat program untuk memahami akidah yang betul. Memahami akidah betul ni satu kewajipan. Kalau akidah tak betul, walaupun amalan banyak, tak jadi apa. Allah tidak akan terima. Baik, saya nak kaitkan. Ada perbezaan lah kita ni dalam masyarakat. Cuma kita cuba bilang berapa yang kita berbeza tu.
Saya duk bila sorang-sorang je ni, tapi nak confirm dengan tuan-tuan. Katakanlah saya nak sebut salaf ni dalam konteks Malaysia ni. Dan dengan amalan kita di Malaysia ni dengan tidak salah. Ataupun orang sebut sekarang ni aswaja. Maaf cakap kan. Saya pun tak nak guna sangat kelimah-kelimah yang menyakiti orang. Saya duk bila dalam kita ambil dalam bab solat. Berapa perkara beza? Bab akidah, berapa perkara beza? Kita boleh bilang satu-satu. Baik. Saya nak bilang bab solat dulu. Bab solat ni kita beza di segi basmalah. Ni biasa ya. Nak baca basmalah ke tak baca pun para ulama telah bincang lama dan kita tidak perlu pegang. Yang kedua, dalam bab solat juga masalah baca kunut. Ni pun masalah dalam mazhab Syafi'i pun sunat abad. Dia tidak batas semaya pun. Saya rasa benda ni benda kecil je, tapi dibesarkan. Itu soal dia. Yang ketiganya ialah selepas solat berdoa ramai-ramai. Nah, itu yang berlaku dalam masyarakat. Saya nak pergi perkara benda realiti. Jadi benda ni pun ada berbeza-beza pendapat juga. Tapi tidak siapa lah mentakbir atau mengeluarkan orang daripada agama. Itu 3 perkara tu. Kemudian pergi kepada bab akidah. Bab akidah ni saya perhatikan ada bab akidah ni hak besar, hak ada bincang. Hak lain ada lagi tapi saya nak ambil yang timur muncul. Iaitu bab sifat Allah. Bab adanya Allah tu orang tak perhatikan. Bab asma'ul husna orang tidak bincang panjang-panjang. Tapi bab sifatullah. Bab sifatullah ni saya bila ada 5 hak orang duk bincang. Duk pertikai. Bukan berbahas. Yang pertama, sifat al-af'al. Sifat af'al ni hak orang bincang sangat ada 2. Iaitu al-istiwa wan nuzul. Sifat lain tak bincang sangat pun. Ni, istiwa wan nuzul. Ni sifat af'al. Kemudian yang kedua, sifatuz zat. Sifatuz zat ni hak 3 orang bincang. Wajhun, ainun, yadun. Itu saja yang pokok utama perbincangan, perdebatan di dalam masyarakat kita. Saya tidak pergi antarabangsa ni, dalam masyarakat kita, realiti. Itu je. Baik. Bab apa ni yang pertama tadi selesai, saya rasa benda tu furuk. Furuk. Tak patut kita jadikan masalah ni pergeseran yang sangat tajam. Seperti Ustaz Profesor Basri tadi sebutlah. Kalau mari diperoleh, kita kena faham lah. Orang kata, sini tak baca kunut, takkan kita nak kunut. Kalau kita jadi imam lah. Ya. Kalau pergi ke tempat lain, orang baca kunut, dah orang baca kunut, kita takkan tak nak sujud terus. Ikut aja lah imam. Kerana kita sembahyang mengikut imam. Kalau imam kunut lah. Kalau imam tak kunut. Benda biasa, simple. Baik. Kemudian, bab yang ke masalah sifat Allah tadi, masalah ni bukan masalah dia masalah furu' akidah lah kita panggil. Perbincangan ni, pendetilan. Jadi perbincangan pendetilan ini ialah mengikut ijtihad. Karena itulah kita sebagai orang yang berpegang pada mazhab salaf, saya tertarik dengan Syekh Utsaimin. Dia ulas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam muqaddimah dia sebut bahawa Imam Nawawi ini seorang ulama yang besar, yang hebat. Tetapi dia tak setuju sikit tentang ta'wilus sifat. Namun walaupun dia tak setuju, tetapi dia melihat Imam An-Nawawi seorang ulama yang berjasa besar dan sedikit sebanyak dia ada ruang ijtihad di situ. Dia takwil. Ada ruang ijtihad. Dan dia kata, biarlah gitu. Maknanya tasamuh. Kerana tu kita sebenarnya duduk sama-sama ahli sunnah belakang. Dah ni ngaku ahli sunnah. Tak. Aswaja pun ngaku ahli sunnah, kita pun ngaku ahli sunnah. Jadi dia cuma aswajanya kata kita ni tidak ahli sunnah. Gitu kan? Kau gitu? Kau lah ke mana? Amor selalu sebut, jangan kata kau orang tidak ahli sunnah. Sebab implikasi besar.
Kalau kita mengata A tidak ahli sunnah, makna kita menerakakan dia. Sebab yang masuk surga ni ahli sunnah. Ya? Apabila seseorang kata kepada A, you tidak ahli sunnah, anta lasta min ahli sunnah, bermakna kita telah menghukum dia masuk neraka. Ni bukan kecil ni. Karena tu kita kena tahafuz, jaga lidah kita, mulut kita. Kerana orang ahli sunnah tidak cepat menghukum orang. Min simati ahli sunnah la yatasara ila al-hukm ala al-akharin. Bal tabayyan, yatarayyas. Beringat, bercuba. Kerana tu tuan-tuan, kita sebut kita ahli sunnah. Biar kita beramal dengan sunnatul Rasul. Qawlan wa amalan wa i'tiqadan, zahiran wa batinan. Kita perlu memahami, mempelajari, mendalami. Dan para ulama dulu pun apabila dia mengajar, dia menyebut tetapi yang mempengaruhi masyarakat adalah akhlak. Bukan mencaci mencerca. Perbezaan kita tak boleh nak lari. Sesama gasma pun ada berbeza, tapi jangan terlalu tajam. Saudara kita, al-muslim akhul muslim. Karena itu Al-Quran sebut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Innama, semua kita kata satu kalimah ada tunyufirul hasr. Hak ni je orang mukmin. Innama al-mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun ni sebenarnya kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia lebih dalam daripada terjemahan kita dalam bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia sebut saudara. Tapi saudara ni kalau dalam bahasa konteks bahasa Melayu dia tidak rasa, orang Kelantan kata tak jijok. Tuan-tuan faham ke doa tak tahu. Tapi amo faham. Tak menyangkut. Allah syakarallahu lakum. Allah Ta'ala. Kalau saya nak terjemah dalam bahasa Kelantan, adik-beradik. Innamal mu'minuna ikhwatun, semua orang mukmin ni adik-beradik. Adik-beradik lebih dalam maksud daripada saudara. Di segi penghayatan. Kalau sekiranya orang di Perlis, duduk dia bekerja di Perlis, adik-beradik dia ada di Terengganu. Kalau adik-beradik dia sakit, dia balik. Adik-beradik dia mati, dia balik. Kalau saudara sepupu sepapak ya. Tak. Mungkin dia balik, mungkin tak balik. Di segi bahasa. Kerana tu bahasa ni jiwa bangsa ni. Dengan bahasa orang boleh faham. Dengan bahasa boleh orang ketawa. Dengan bahasa orang boleh menangis. Dengan bahasa orang boleh menginsafi. Penggunaan bahasa yang tepat dan betul sangat penting. Dalam kita berinteraksi, menyampai dan sebagainya. Kerana itu kita bukan diajar untuk menyerang, tetapi untuk menerang. Nuwadih wa nubayyin. Bukan tak boleh menyerang kalau orang serai kena serai, kalau orang serai tak serai doa tu pelik pula. Tak. Kena serai juga, tapi asas bukan menyerang. Asas baik dulu. Tapi orang serai kena lawan. La tatamannau liqa al-adu. Fa idza laqitum fasbutu. Kita bukan nak lawan orang, tapi kalau orang nak lawan kita lawan. Ya ada jatah tu. Rijal. Muncul ada orang tu. Allah Ta'ala. Jadi maksud kita, tapi kita kena kuat. Kita kena kuat dengan ilmu. Kita kena kuat dengan keyakinan, keimanan, dan jangan lupa al-ikhlasu lillah. Sejauh mana kita buat banyak, ilmu tinggi, harta banyak, semua sekali, kalau tak ada ikhlas lillah, la syai. La syai. Tak ada apa-apanya. Kerana tu saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan semua, kita sampai kepada orang. Kita perkuatkan ilmu kita, mendalami apa yang kita patut tahu, dan kita kena ada cita-cita nak rayak ke orang, nak menyampai kepada orang lain. Ramai di kalangan masyarakat kita, dia mengumpul sebanyak mana ilmu dalam dada, tetapi untuk dia sahaja. Dia tak mengajar orang lain. Mengajar orang lain siapa saja yang kita mampu mengikut keadaan masing-masing. Barulah tersebar ilmu sebagaimana Rasulullah kata, balighu anni walau ayatan.
Saya nak sebut sikit misal. Misal perpaduan orang bukan Melayu di Malaysia. Nak suruh ambil pengajaran. Maaf tuan-tuan, saya semasa saya sebagai ahli Dewan Negara, saya duduk di Parlimen selama 2 penggal. Satu perkara yang saya selalu beri perhatian ialah apabila berbangkitnya, nak cerita perpaduan ni, apabila berbangkitnya masalah sekolah Cina dan sekolah India. Sekolah Cina dan sekolah India. Ini dia punya trademark. Apabila hal ini ditimbulkan, semua tanpa parti mengira parti bertahan. Saya sebut cara umum. Tanpa mengira parti mereka bertahan. Sama ada sebut sekolah Cina atau masalah sekolah Cina. Orang bangkit kan, semua orang bertahan. Tak kira you parti apa. Yang paling malang sekali, apabila disebut hal orang Melayu, tak ada orang bertahan. Tidak seperti mereka. Teruk orang Melayu ni dalam bab tu. Masih lagi tidak berpadu, tak faham. Saya belajar daripada apa yang saya lihat. Apabila orang bercakap, ada orang membangkitkan masalah sekolah Teman. Tak kira dia parti apa. Apabila sebut masalah Guangzhou, sekolah Cina, zup bangun belakang. Bertahan. Tapi tak berlaku di kalangan kita. Kenapa? Tuan-tuan boleh buat analisa sendiri, saya tak nak analisa. Jadi, kerana telah berpadu ni, kalau kita nak padu atas, semua perkara pun tak jadi, tapi kita yakin kita ni letak atas Islam, berpandukan kitab Allah Sunnah Rasul. Hak ni orang tak tolak. Kita ambil situ. Program yang mula situ. Program yang kena buat situ. Kalau tak mula situ, dia akan jadi berkecah. Dia tak berterabur. Dan setiap, saya harap semua ahli gasma akan tempat masing-masing buat program masing-masing. Letak Quran, kena ngaji Quran dan Sunnah. Memberi kepahaman akidah yang betul berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan pengamalan, penghayatan. Biar kita ada beza. Biar kita ada saksiyah mutamayyizah. Bukan sahaja kita di segi pakaian, tetapi uslub dalam berinteraksi dengan orang, dengan ilmu yang kita bawa, dengan kepahaman yang kita pegangi. Dan kita, sehingga kita berharap, kalau orang tengok, orang ahli sunnah, orang tengok ini adalah orang yang menjadi contoh. Apabila mereka pandai, ini tinggal pada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa agama. Saya rasa setakat itulah. Terima kasih. Maaf, panjang sikit. Subhanallah. Terima kasih kepada ahli-ahli panel yang memberikan ulasan sebentar tadi. Sangat banyak poin-poin penting yang telah dikongsikan kepada kita semua, iaitu antaranya bagaimana kita perlu berinteraksi dengan masyarakat yang lebih ramai berbanding dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Maka penting untuk kita mempengaruhi. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masyarakat di Mekah pada masa itu berlaku perbalahan, perang, pembunuhan dan sebagainya, tapi dapat disatukan mereka itu dan mereka menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah juga perjuangan yang ditinggalkan, yang diwariskan kepada kita untuk kita teruskan. Kita berhadapan dengan masyarakat yang pelbagai, maka hendaklah kita menjadi pemimpin dan kita ada leadership, kepimpinan yang mana kita dapat mempengaruhi masyarakat. Bukannya masyarakat yang mempengaruhi kita. Dan kita hendaklah ada kawalan, kontrol kepada NGO kita, pertubuhan kita dan juga masyarakat. Jangan kita biarkan pengikut kita, followers kita melakukan sesuatu yang merugikan perjuangan bagi menegakkan dakwah sunnah dalam negara kita ini khususnya. Jadi sekadar itu forum kita pada tengah hari ini, saya serahkan semula kepada pengacara majlis untuk acara yang seterusnya. Dipersilakan.